Tan Sri Pengerusi, saya bangun untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan usul ini kerana walaupun itu ada perkara-perkara yang baik juga yang dilakukan, termasuk memberi sumbangan kepada sekolah-sekolah jenis kebangsaan, dan juga ada mengkaji itu kegagalan PPSMI misalnya dengan belanja lebih 5 bilion ringgit. Tapi ada kelemahan-kelemahan yang wujud. Memang ada. Tan Sri, saya berharap dengan usul ini kita dapat itu memberi perhatian kepada Menteri Pelajaran. Melanting menuju tampuk, berkata menuju benar. Kita mahu pihak itu yang berhormat bagus dapat mengambil perhatian yang sebenarnya. Yang pertama, apabila berlakunya tragedi seperti Kuala Dipang, perlulah beliau menunjukkan simpati, perlulah beliau kejar keberkawasan dengan cepat untuk mengkaji dengan sendiri, melihat dengan sendiri apakah sebenar berlaku tanpa mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak begitu manis. Dan Sri Gading pun tahu apabila berlaku tragedi di Sri Gading, saya percaya dia harap menteri yang berkenaan datang dengan cepat. Itulah yang dimahu. Sekarang tu itu berpura-pura saja nak itu mempertahankan yang berhormat Agong mungkin daripada negeri yang samalah tu. Ya. Dan di sini kita mesti memberi perhatian kepada cara menguruskan tragedi di sekolah. Dan daripada itu kita berharap dengan usul yang demikian kita dapat mendesakkan Menteri Pelajaran supaya kita mengumumkan laporan mengenai siasatan ke atas tragedi ini dengan secepat mungkin di dalam Dewan sebelum Dewan ini tangguh kelak. Lebih 1 bulan dah kita pun tak tahu lagi apa yang berlaku dengan tragedi Kuala Dipang itu. Sri Gading pun nak tahu juga. Tapi dia boleh tunggu. Kalau dia nak tunggu 2 tahun untuk mengetahui kajian ataupun siasatan itu, dia punya pasal. Tak mau tahu. Dewan ini mesti diberitahu apakah sebenarnya berlaku dengan Kuala Dipang supaya kita dapat mengambil tindakan yang seterusnya untuk memperbaiki keadaan satu kelemahan. Dan di sini saya nak tambah satu lagi mengenai cara-cara untuk itu menguruskan pelajaran di Malaysia ini. Memang kita galakkan yang cerdik pandai, program-program bagi mereka supaya kita hendak mereka dapat itu mencapai potensinya kepada yang cerdik pandai. Saya ingat ada beberapa program daripada yang berhormat Pak Agong dan program daripada itu isteri timbalan Perdana Menteri juga yang dijalankan serentak seolah-olah wujudnya 2 Menteri Pelajaran sekarang. Ya, memang bagi macam tu. Macam mana itu yang berhormat Pak Agong dia jalankan satu program untuk itu pelajar-pelajar cerdik pandai, dan sementara itu ada program projek daripada isteri kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Itu masalah kita, seolah-olah ada 2 Menteri Pelajaran. Nah ini memang. Dan sementara itu lebih 80% murid-murid atau pelajar yang bukan begitu cerdik pandai. Itulah kita mesti menumpukan perhatian. Dan saya nampak dah kurang sikit kerana kita mesti tahu
30,5 bilion ini kan bukan kecil itu peruntukan Tan Sri. Ini hampir 17% daripada jumlah anggaran perbelanjaan kita yang 191,5 bilion ringgitnya. Dan ini bermakna pihak itu saya hendak itu mengetahui daripada Yang Berhormat Pago bagaimana beliau selesaikan masalah itu lebih 80% murid dan pelajar di negara ini yang lebih daripada 2-3 juta orang. Karena itu kita tak boleh nak menumpukan kepada perhatian kepada kelas A, kelas B, kelas C saja. Yang bakinya tidak ada itu rancangan yang berkesan untuk menangani masalah ini. Dan sebenarnya Tan Sri saya mempunyai banyak perkara lagi yang hendak saya kemukakan, cuma masa yang tak izinkan. Saya berharap Yang Amat Berhormat dapat mengambil perhatian apakah perkara-perkara yang bangkit di sini. Ini bukan satu perkara yang buruk. Kebanyakan ahli-ahli parlimen pun tahu. Ini cara untuk menyampaikan pandangan-pandangan kita mengenai kelemahan-kelemahan yang wujud di dalam Kementerian Pelajaran yang menggunakan wang rakyat begitu banyak. Itulah hendak saya semua ahli yang parlimen yang bertanggungjawab hari ini yang mementingkan pendidikan untuk itu pelajar-pelajar Malaysia mestilah menyokong usul seumpama ini. Sekian, terima kasih.